Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Jumaat. Selamat pagi semua. Apakah yang anda buat akhir-akhir masa MCO, masa PKP bersyarat ni? Wallahualam sampai bila kita tapi Alhamdulillah dah boleh keluar exercise juga sekurang-kurangnya. Dan rasanya ramai dah mula start bekerja, betul tak? One thing yang Waalaikumsalam Azura. One thing yang sesuatu yang coach suka nak ingatkan hari ni sama-sama. Coach baru berbasikal ni, naik bukit, penat jugalah. Okey, tadi coach ada post mengenai apakah hasil diri kita hari ini, hidup kita, gaya hidup kita adalah apa yang kita fikir, apa yang dalam pemikiran kita, apa yang sering menjadi pikiran kita, apa yang sekitar berkitaran, pikiran kita tu berkitaran atas apa every day. Okay? Dan tindakan yang kita ambil daripada pemikiran itu. So, what are you today? What you are today? What am I today? Apa yang coach sekarang ini ialah hasil daripada apa yang bermain dalam fikiran dan diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Dan benda ni bukannya satu benda yang sengaja. Kadang-kadang benda ni auto. Coach pernah sebut dekat satu orang ni, bila kita nak berubah, jangan biarkan otak kita, you boleh tulis ni bila kita nak berubah, jangan biarkan otak kita berjalan secara automatik. Sebab bila kita buat auto run, bila kita jadikan badan kita ni, otak kita berjalan secara automatik, dia akan gunakan software yang lama. Okey, apa yang kita fikirkan sebelum ni, apa gaya hidup kita yang sebelum ni. Kalau kita lah orang yang jenis yang gemuk, yang suka makan, yang asyik post makan sedap dalam Facebook, kan, ada kan, share, kalau ada share makanan sedap dia share makanan yang sedap. Tak ada satu benda pun dia nak share benda-benda yang menjadikan dia sihat, kan. Kalau itulah tindakan dia setiap hari, pemikiran dia setiap hari, maka dia akan translate kepada kehidupan dia. Okey, sedar tak sedar, tapi very easy kita nak kata, oh memang kita macam ni, tak ada rezeki, Allah dah jadikan kita macam ni. Padahal Allah suruh kita fikir tu, kan. Dia suruh kita fikir tu. Tatakaffakur, orang yang berfikir, orang yang berfikir tu, itu sangat penting. Jadi sekarang ni kalau kita nak berubah, bukanlah dari segi kesihatan saja, dari segi kewangan pun sama juga, kan. Apakah dalam pikiran kita bermain setiap hari ni? Kalau kita boleh rekod kepala kita ni, dan kita boleh playback dia, kita boleh audit dia macam kita audit account, mungkin kita nampak berapa persen yang kita fikir ni, iaitu bila kita tengok berapa persen yang kita fikir ni, berapa persen tindakan yang kita buat ni, sebenarnya inilah hasil kita. Inilah dia hasil kita. Jadi cuba renungkan kembali. Nombor satu, jangan biarkan otak kita berfikiran secara automatik. Okey, kalau kita nak berubah, kita kena start ubah cara fikiran kita. Yang pertama ni, cara kita berfikir. So, apa benda yang kita fikir setiap hari? Daripada bangun pagi, sampai nak pergi kerja, balik, tidur, apa benda yang kita selalu berfikir? Ini bukan sengaja tau, aku nak fikir ni, bukan. Ini adalah datang daripada kita punya why sendiri. Betul ke kau nak benda tu? Apakah yang benda sentap dalam kehidupan yang membuatkan kita nak berubah? Sentap ni penting, kan? Macam for example, kita jumpa doktor. Kita ni dok kata sihat. Aku gemuk tak apa, janji aku sihat. Selalu kan dengar orang cakap macam tu. Tiba-tiba dia jumpa doktor kata, engkau punya jantung dah macam ni, engkau punya ni dah macam ni, engkau macam ni. Kalau sekiranya engkau tak ubah, sekejap lagi kita tu pun tak tahulah nak jadi apa, kan. Jadi sentap dah, keluar saja jumpa daripada doktor tu macam goyang kepala, kan. Lah, aku sendiri selama ni aku ingat aku sihat, rupa-rupanya macam-macam dalaman aku dah rosak dah.
Jadi barulah ketika tu rasa nak berfikir untuk sihat. Tapi bukan semua orang membuat keputusan untuk berubah. Dia keluar saja daripada klinik tu, sekejap saja dia rasa dia nak berubah. Lepas tu dia rasa give up. Inilah satu benda yang nak difikirkan masing-masing tu. Okey. Coach terbaca dalam surah, coach tak boleh sebut, coach bukan ustaz, bukan pandai bahasa Arab, tapi bila baca Quran tu terjumpalah satu ayat dalam surah Al-A'raf. Kan ini mengenai orang yang mendapat hidayah. Tapi kita boleh ambil benda ni sebagai satu pelajaran juga. Dia kata Allah sebut, mungkin satu hari kalau sebenarnya coach jumpa ayat tu nanti, coach akan komen kat bawah, letak dalam komen kat bawah. Dia kata kalau Allah tak bagi kita nampak, Allah tak bagi kita nampak hidayah tu, biar tanda-tanda Allah tu di depan kita, dia kata. Biar tanda-tanda mukjizat ke apa ke, biar tanda-tanda tu di depan kita, kita tak akan nampak. Kalau Allah tak bagi kita nampak, kita tak akan nampak. Jadi that's why kalau kita tengok kan, kenapa setengah-setengah orang tu nampak dah nampak terbukti dah inilah, tapi dia masih lagi tak mau. Bukan sebab dia degil, bukan sebab dia tak mau, tapi dia tak nampak. Ini satu misteri yang hanya Allah saja yang tahu. Bila kita tak nampak tu, macam mana? Kan dalam Al-Quran kata, Allah tak bagi kita nampak. Nanti coach akan bagi ayat tu kan. Mungkin tafsiran dia berbeza ke, tapi itu yang kefahaman coach. Maknanya, apa benda yang pertama di sini bila kita nak berubah? Itu kita minta hidayah daripada Allah SWT. Ya Allah, bukakan hatiku untuk kesihatan. Bukakan hatiku untuk tertarik kepada aktiviti-aktiviti atau tindakan menurunkan berat badan untuk kesihatan ataupun rezeki yang murah. Jangan minta rezeki saja. Ya Allah, murahkan rezeki. Tapi apa yang kau buat? Bukakanlah hatiku kan ada kepada kerajinan ataupun menampak peluang perniagaan ataupun career yang terbuka, career yang lebih orang kata naik pangkat ke apa ke kan. Kita kena minta pada Allah SWT sebab Allah sebut di situ je, kalau dia tak bagi kita nampak, kita tak akan nampak. Kan? That's why ada satu doa juga kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Maknanya dia meminta kita supaya jauhkan diri daripada sifat malas. Kan? Maknanya kenapa Nabi SAW mengajar kita doa untuk minta jauhkan diri daripada sifat malas? Sebab yang pertama, kita kena ingat semua ni, kita adalah hasil khalaq daripada ciptaan Allah SWT. Dan Allah yang menentukan. Kita kena minta yang pertama. Jadi untuk bila coach cakap apa yang bermain dalam fikiran kita, kita minta pada Allah SWT supaya kita ni berubah, supaya kita nampak. Okay? Dan apabila satu kali kita diberi peluang untuk nampak, maknanya kita sedar, kita mempunyai kekuatan untuk melakukan satu tindakan. Yang pertama sekali kita kena buat ialah bersyukur. Sebab Allah SWT banyak sebut agar kamu bersyukur. Agar tu bukan dia kata untuk kamu bersyukur. Bukan. Agar kamu bersyukur maknanya itu adalah pilihan kita nak bersyukur ke tidak. Contoh, kalau sekiranya kita dah ada macam tiba-tiba ada disiplin, ada rasa tenaga, ada rasa kekuatan nak membuat sesuatu, kemudian kita tidak appreciate benda tu. Tak apalah, aku delay ni dulu, besok baru aku buat. Nampak tak? Maknanya dia tak bersyukur. Dan Allah sudah buka peluang kat dia, memudahkan dia jalan untuk membuat perniagaan ni ke, untuk dia rajin. Sebab bila dia buat sikit, dia dapat rezeki dia murah. Dia kata Alhamdulillah, dia dah bangga dah. Rupanya aku ni pandai. Lepas tu dia dah mula leka. Dia lupa nak bersyukur. Walhal kalau dia nampak, ya Allah, mudahnya aku boleh buat ni. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau yang mempermudahkan aku. Dan disebabkan kita rasa berterima kasih tu, kita bersungguh-sungguh menghargai benda tu, kita akan buat dan kita akan buat sampai kita dapat. Macam contoh, kalau sekiranya kita nak turun berat badan, kita rasa tak ada disiplin. Lepas tu kita nak buat apa? Kan? Suddenly masa tu, bulan tu atau minggu tu, kita rasa mudah saja. Everything like easy. Ada dua kemungkinan berlaku. Nombor satu, orang tu jadi takabur.
Dia rasa macam, oh aku dah hebat dah, aku dah boleh buat. Lepas tu minggu depan terus gone, tak boleh buat apa-apa dah. Tapi yang kedua lagi, dia bersyukur. Bila dia bersyukur tu, dia tambah lagi, dia buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi. Inilah, cuba tengok kan, berbeza kan. Berbeza orang yang sungguh-sungguh nak capai, nak buat. Orang-orang yang bertawaduk, merendahkan diri. Bila dia dapat tu, dia lagi appreciate. Okay? Dia appreciate lagi. Jadi, coach bukan apa, nak ingatkan, bila kita ada peluang untuk berubah, fikiran kita dah mula berfikir kepada kesihatan. Kita bercakap, kita nampak makanan sihat kita suka, kita lebih tertarik kepada exercise, kita mula menjauhkan diri daripada fast food, kita menjauhkan diri daripada sifat-sifat malas, tengok cerita-cerita Korea ni yang mengambil masa yang begitu lama, kita lebih kepada berjumpa dengan orang, nak berniaga, nak belajar, pergi kursus. Nampak tak benda-benda positif yang kita nak buat tu? Bila kita audit diri kita, dari segi pemikiran, dari perbuatan kita tu dah mula ke arah itu. Dan coach nak ingatkan, jangan mengharap result. Banyak poin coach share ni. Ini adalah pengalaman coach dalam kehidupan ni. Jangan mengharap result bila kita berubah. Ramai orang bila dia dah start buat something, kan, dia rasa bangga diri, dia nak tengok result. I want to see result, dia cakap. Tengok tak ada result. Dia buat, coach, saya dah ikut meal plan, saya dah exercise, tak turun berat badan lagi. Tak maulah coach. Nampak tak? Dia dah tak sabar-sabar. Padahal Nabi SAW terpaksa menunggu 13 tahun dan Allah tidak pernah memberikan dia indication di Mekah. Kesusahan dia di Mekah tu, Allah tidak pernah memberi dia indication. Ya Nabi, engkau bersungguh-sungguhlah dulu selama 13 tahun. Lepas 13 tahun nanti engkau pindah pergi Madinah. Tak pernah janji Allah kepadanya. Mereka hanya buat dengan penuh kesabaran tanpa mengharapkan. Of course ada yang bertanya, manakah janji Allah? Ada yang bertanya, betul. Dan Allah menjawab, kemenangan itu pasti datang. Kemenangan itu pasti datang. Itu yang Allah jawab. Jadi sama juga macam kita. Bila kita dah rasa nak berubah, kita rasa bersemangat nak berubah, kemudian tiba-tiba tak dapat result dan kita rasa hampa. This is another thing yang ramai orang punca kegagalan dalam kehidupan mereka. Sebab mereka tidak sabar melihat keputusan. Coach dah berniaga dah 2-3 bisnes. Tak pernah satu bisnes yang coach berniaga tiba-tiba boleh untung. Dengar tu. Tak pernah satu perniagaan yang coach buat tiba-tiba boleh untung. Coach berniaga pertama construction dulu, coach berhutang 1 juta. Siapa sanggup nak berhutang 1 juta? Kalau ada orang kata, kau nak buat construction, baik-baik sikit, kau kena berhutang 1 juta tau, ini wajib tau. Merasa mungkin coach tak masuk kot. Tapi kita tak tahu. Tapi bila kita dalam keadaan berhutang 1 juta tu, adalah pertolongan daripada Allah membuatkan kita bertahan selama 4 tahun. 4 tahun coach bertahan. Telefon pun terpaksa jawab. Orang cakap, kalau kita berhutang, orang telefon jawab, terangkan betul-betul, saya tak boleh bayar. Coach ikut apa orang punya nasihat, jawab, hadapi kenyataan tu dengan berunding ke, dengan discuss dengan orang, dengan amanah, berterus terang. Apabila selepas 4 tahun tu, alhamdulillah projek datang, coach dapat bayar hutang-hutang 1 juta tu, dan orang-orang yang memberi hutang tu, dia percaya kat coach, dia lagi memberi hutang lagi 1 juta. Yang ini beri hutang 1 juta, yang ini beri hutang 1 juta. Tengok tak macam mana rezeki datang. Hutang tu bukan pasal apa, pasal kita nak buat construction tu senang. Kita pakai duit orang kan, sebab dia meminjamkan barang-barang dia, kita buat, kita claim, baru kita dapat duit, kita bayar dia balik. Jadi mudah kita buat. Jadi cepat projek kami jalan laju pasal banyak support daripada supplier. So itu pengalaman coach yang pertama dalam perniagaan. Jadi apa-apa pun yang bila kita buat dalam kehidupan ni, antara satu benda yang membuatkan kita gagal ialah kita tak sabar dalam melihat hasil. Okey, ini antaranya. Okey, so apa rumusan yang coach nak bagi di sini ialah cuba fikir balik, cuba tengok, audit otak tu, audit minda tu, audit tindakan tu. Apakah anda buat setiap hari? Adakah lebih kepada apa perubahan itu? Macam for example, kalau you nak turun berat badan, adakah kepala ni berfikir pasal makanan sihat?
exercise, nak belajar, cari ilmu, berguru, cari coach, ikut kursus, bagi masa untuk latihan, membaca buku. Banyak benda kita boleh buat setiap hari. Tapi kalau kita saja kita nak, aku nak kurus, tapi perbuatan tu semua makan, fast food, apa, tidur. Itu macam mana nak berubah? Kau harap apa? Allah nak turunkan satu, even Nabi pun tak pernah tahu. Kekasih Allah tak pernah pun dapat begitu punya lumayan. Kata sejak aku beriman, Allah turunkan semua. Tak ada. Semua terpaksa lalui dia punya test, ujian dia. Jadi you kena audit diri you sendiri. Pemikiran you pula dalam pikiran tu. You bangun pagi saja fikir apa? Okey, bangun pagi saja fikir apa? Jangan fikir pasal kelemahan orang tahu. Orang ni tak guna lah, orang ni hancur, orang ni yang merosakkan orang. Semua orang saja. Diri sendiri tak nak fikir. Cuba fikir diri sendiri sekali ni. Fikir diri sendiri. Aku nak buat apa hari ni? Apakah aku buat ni? Fikir. Apa aku ada ilmu? Tak ada ilmu. Tak ada ilmu, apa aku nak buat? Takkan aku nak biarkan macam ni? Bodoh sih kan? Kita tak ada ilmu tu satu hal. Tapi kita tak ada ilmu dan degil ini satu hal tau. Degil dan tak ada ilmu. Inilah satu bencana besar yang berlaku pada seseorang tu, ialah apabila dia tak ada ilmu dan dia degil. Degil dan tak ada ilmu. Ini kalau boleh kan. Jadi kan ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk daripada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maknanya lindungi bukan daripada kalangan orang yang engkau marah dan benci. Antara lebih kurang macam tu kan. Marah dan benci. Marah tu sebab orang tu degil. Sifat degil adalah dua kaum ni kan. Dan benci lah untuk satu kaum yang tak ada ilmu, yang memang tak ada ilmu kan. Jadi kita elakkan diri daripada situ ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih yang komen-komen semua. Cuba coach tanya. Waalaikumsalam Muhammad. Yes, thank you Izzati. Yes. Zanaria, good morning. Min fast. Waalaikumsalam Jilta. Waalaikumsalam. Sentap, syukur, peluang. Yes, appreciate. Jauh dari sifat malas. Cause yes, audit diri. Jangan mengharap result. Thank you very much. Rasa nak berubah tapi tak dapat. Yes, tak sabar melihat hasil. Yes, alhamdulillah. So, thank you very much for watching ni. Tolong kalau sekiranya you rasa bermanfaat daripada apa yang coach share hari Jumaat ini, share lah. Kurang-kurangnya tekan butang share tu, sebab memang coach bercakap ni hasil daripada pengalaman diri sendiri dan apa yang coach nak. Macam ni lah, kita ni dah umur 60, dah dekat 60 dah kan. What else? Alhamdulillah, dalam bisnes pun Allah kurniakan satu financial capability yang coach boleh naik basikal pukul berapa ni, pukul 9, dan coach berada kerja dari rumah. Itu satu peluang yang luar biasa bagi coach. Dan coach ada hampir 100,000 follower dalam page ni sekarang. I like to give back. Dan inilah yang boleh coach bagi. Nak bagi duit tak boleh kan, tapi nak bagi dalam bentuk pengalaman yang coach lalui sendiri. Dan kalau sekiranya you ada isu yang you pun lalui satu isu dalam kehidupan, you nak bagi tahu coach, minta coach nasihat ke, melalui pengalaman coach sendiri, you boleh PM coach sendiri. Coach satu hari buat live ke, boleh bantu you all semua kan. Jadi ambillah peluang daripada pengalaman kami yang melalui beberapa keadaan kehidupan. Coach pun dah ada 7 orang cucu, jadi banyak pengalaman dari segi keluarga. Okey, dan alhamdulillah, kalau mana yang coach boleh share dengan you all, coach insya-Allah akan share. Alright, itu saja. Yang benar itu daripada Allah, yang silap itu adalah kelemahan coach sendiri. Coach nak teruskan balik pergi rumah, menghabiskan exercise. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.